Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini kita berjumpa lagi di dalam kelas PDPL kita dalam mata pelajaran sains tahun 2. Okey, baik. Hari ini hari Ahad 11 Syawal 1442 Hijrah bersamaan 23 Mei 2021. Kita akan masuk kita akan sambung lagi di dalam unit 5 seperti mana yang kita dah belajar seperti minggu lepas. Untuk unit 5 tumbuh-tumbuhan, boleh nak kamu ambil buku teks kamu, buka di unit 5 tumbuh-tumbuhan. Kita akan sambung lagi tajuk kita pada hari ini. Okey. Kalau minggu lepas kita dah belajar mengenai kepentingan tumbuh-tumbuhan, kita dah tahu sebab apa beri penting kepada tumbuh-tumbuhan. Hari ini kita nak tahu keperluan asas biji benih bercambah. Okey. Seperti mana kita tahu bahawa kalau tumbuh-tumbuhan ini mesti ada mulanya. Dan bermulanya pokok ataupun sesuatu tumbuh-tumbuhan mestilah ada biji benihnya. Namun ada selepas ini kita akan belajar lagi lah. Ada yang pokok yang dia hanya dengan menggunakan batang sahaja kita boleh membiaknya. Ada juga dengan banyak-banyak cara lah. Dan untuk awalnya kita nak tahu iaitu pokok yang dia membesar dengan biji benih. Maksudnya dia asalnya daripada biji benih, dia akan membesar dan terus membesar. Okey. Untuk awalnya kita nak tahu keperluan asas biji benih bercambah. Muka surat 51. Baik. Cuba lihat ni dia beritahu apa ni? Bilalah biji benih ini bercambah. Kemudian ni rupa bentuk biji benih ni seperti macam ni. Saya ialah biji benih. Saya hanya akan bercambah apabila terdapat semua keperluan asas yang diperlukan. Biji benih beritahu dia akan bercambah jika keperluan yang diperlukan dia perolehi. Yang pertama, saya perlukan air dan udara untuk bercambah. Di sini dia beritahu dia perlukan air dan udara untuk bercambah. Jika tidak ada air, tidak ada udara, maka tidak akan bercambahlah biji benih tersebut. Saya juga perlukan suhu yang sesuai. Saya lebih selesa diletakkan di sini. Kemudian beberapa hari kemudian saya sudah mula bercambah. Tengok dia dah ada macam ekor gitu kan. Ada ekor. Maksudnya dia dah bercambah. Di sini kita boleh tahu apa yang mesti kita tahu di sini, iaitu air, udara dan suhu yang sesuai ialah keperluan asas untuk biji benih bercambah. Maksudnya 3 perkara ni perkara penting bagi satu-satu biji benih untuk
bercambah. Seperti mana kita dah belajar tajuk sebelum ni, manusia dan haiwan ni perlu apa? Udara, air, makanan, udara. Itu yang diperlukan oleh haiwan dan manusia. Kalau untuk biji benih, tumbuh-tumbuhan, dia perlukan air, udara dan suhu yang sesuai. Suhu yang sesuai ni, contohnya kalau kita tengok tempat yang sejuk, Cameron Highland, Genting Highland, siapa pernah pergi? Tempat tu tempat yang bersuhu sejuk, maka di situ ada tanaman strawberry, apa lagi, anggur. Jadi biji benih untuk tumbuh-tumbuhan itu memerlukan suhu yang sejuk. Seperti mana juga pokok kurma contohnya memerlukan suhu yang panas untuk udara yang kering. Suhu dan udara yang kering untuk dia membesar. Kalau dia terlalu banyak air, suhu yang lembap, maka tak hiduplah, sukarlah untuk biji benih ataupun pokok itu untuk membesar. Baik. Okey, seterusnya kamu buka muka surat 52 dalam tajuk Tumbesaranku. Tumbuh-tumbuhan mengalami perubahan semasa tumbesaran. Tumbuh-tumbuhan mengalami perubahan semasa tumbesaran. Seperti juga manusia ni akan daripada kecil kan. Kita dah belajar daripada baby, kemudian jadi kanak-kanak, kemudian menjadi remaja, kemudian jadi dewasa. Begitu juga dengan tumbuh-tumbuhan, dia juga mengalami perubahan semasa tumbesaran. Apakah perubahan yang dapat kamu lihat pada tumbesaran pokok jagung ini? Tengok ni. Diberitahu. Bilangan daun, saiz daun dan lilitan batang semakin bertambah. Nisab beritahu apa? Nisab beritahu pokok ini pun semakin tinggi. Okey, cuba lihat. Peringkat tumbesaran pokok jagung ni asalnya daripada biji benih. Kemudian dia menjadi anak benih yang bercambah. Dia macam ada ekor sedikit di bawah dia, menjala ke bawah dan menjadi anak pokok. Anak pokok. Kemudian dia menjadi pokok dewasa. Maka selepas pokok dewasa ni ada berbunga dan akhirnya dia mengeluarkan buah. Okey, seterusnya. Perhatian perubahan tumbesaran pokok jagung direkodkan dalam jadual di bawah sehingga hari ke-21. Di sini ada rekod pembesaran pokok jagung ni. Bahagian tumbuh-tumbuhan dibahagi kepada bilangan daun berapa helai, saiz daun berapa sentimeter, lilitan batang berapa sentimeter. Di sini dilihat kajian mengikut per 3 hari. Hari ketiga, bilangan daun yang keluar, yang tumbuh, iaitu 2 helai. Kemudian pada hari yang ke-9, 5 helai. Pada hari ke-15, 10 helai. Pada hari ke-21, 14 helai. Begitu juga dengan saiz daun yang pada hari ketiga 1 cm, hari ke-9 1.5 cm, hari ke-15 1.8 cm dan hari ke-21 2.5 cm. Okey. Begitu juga dengan lilitan batang.
hari ketiga 0.3 cm, hari ke-9 0.5 cm, hari ke-15 0.8 cm, hari ke-21 1 cm. Jadi di sini kita boleh membuat kesimpulan bahawa semasa tumbesaban, tumbuh-tumbuhan mengalami yang pertama, pertambahan bilangan daun. Yang pertama, semasa dia membesar tu, tumbuh-tumbuhan atau pokok, dia akan mengalami satu, pertambahan bilangan daun. Yang kedua, saiz daun. Yang ketiga, ketinggian pokok. Dan yang keempat, lilitan batang. Okey, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Tugasan untuk pada hari ini 23 Mei, Muallim nak kamu buka buku aktiviti kamu di dalam muka surat 30, muka surat 29, unit 5 tumbuh-tumbuhan. Di sini ini yang kita belajar pada minggu lepas, tumbuh-tumbuhan dan kepentingannya. Sesuaikan gambar dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan tersebut ini. Dan kita dah belajar mengenai kepentingan tumbuh-tumbuhan pada minggu lepas. Kamu boleh sesuaikan gambar dengan kepentingan tumbuh-tumbuhan tersebut. Okey, dan muka surat 30 yang kita belajar pada hari ini, keperluan asas untuk biji benih bercambah. Nisa ingin menanam biji benih pokok bunga matahari. Bantu Nisa dengan mewarnakan keperluan asas untuk biji benihnya bercambah. Okey. Gapo dia yang satu biji benih itu perlukan untuk dia bercambah. Kamu boleh ambil pensel color kamu, pensel warna kamu, dan warnakan mana keperluan asas bagi biji benih untuk bertambah. Okey, itu sahaja. Muallim nak tugasan kamu buat dalam buku aktiviti muka surat 29 dan 30 sahaja. Buat yang itu saja, jangan buat yang lain. Itu sahaja untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.